Satu. Okay, macam doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Ayatnya berbunyi falamma jaa'a ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun. Maka lamma tatkala ataupun apabila, dua-dua boleh, jaa'a datang ala lutin kepada keluarga Nabi Lut, ala lutin kepada keluarga Nabi Lut. Okey, al-mursalun para utusan. Terjemah al-mursalun para utusan, iaitu malaikat-malaikat lah, ya. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Lut alaihi salam lah. Qala, dia telah berkata, dia itu Nabi Lut alaihi salam. Innakum, sesungguhnya kamu, qaumun kaum, munkarun yang tidak dikenali. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Salasiah boleh? Puan Salasiah Abdul Murad terjemahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala kepada keluarga Nabi Lut datang kepada keluarga Nabi Lut para utusan, dia telah berkata, sesungguhnya kamu kaum yang tidak dikenali. Okey, baik, terima kasih Puan Salasiah. Ayat pertama kita ini, malaikat 4 orang. Mengikut pendapat yang ramai 4 orang lah. Ada kata 7, ada kata 12, macam-macam pendapat. Tapi yang penting 3 ke atas. Mereka selepas jumpa Nabi Ibrahim, menyampaikan berita gembira tentang Nabi Ibrahim bakal dapat anak. Mereka pun terus pergi ke perkampungan kaum Nabi Lut alaihi salam. Jarak perjalanan antara Palestin, tempat Nabi Ibrahim tinggal, dengan perkampungan kaum Nabi Lut ni lebih kurang perjalanan setengah hari. Setengah hari bagi manusia. Ada pun malaikat sekejap je lah mereka sampai. Nabi Lut alaihi salam bekerja sebagai tukang cari kayu api. Ni pekerjaan dia lah. Pekerjaan Nabi Lut sebagai tukang cari kayu api. Lalu mereka pun datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Datang berjumpa Nabi Lut alaihi salam. Maka Nabi Lut alaihi salam, ni ringkas ni ya, mereka datang bagi salam macam biasa. Nabi Lut alaihi salam kata, kamu ni adalah orang yang tak dikenali. Maknanya Nabi Lut alaihi salam pun tidak mengenali malaikat-malaikat yang datang kepada baginda dengan menyerupai manusia biasa. Lalu Nabi Lut alaihi salam, lalu malaikat ni kata, kami ingin menjadi tetamu kepadamu pada hari ini. Malaikat-malaikat ni datang jumpa Nabi Lut, beritahu nak jadi tetamu kepada Nabi Lut alaihi salam. Okey, baik. Nabi Lut alaihi salam rasa berat hati. Kenapa rasa berat hati? Sebab tuntutan untuk melayan tetamu, menyambut tetamu, tuntutan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Lut bukan tak nak sambut tetamu. Nabi Lut tahu masalahnya tetamu dia ni nanti akan dapat nasib yang tak baik sebab kaum dia punya perangai. Sebab tu dalam surah Hud Allah kata Nabi Lut rasa berat hati. Kenapa berat hati? Patutnya datang tetamu gembira. Datang tetamu seronok. Tapi Nabi Lut alaihi salam rasa berat hati, rasa sempit hati dia. Tengok muka surat 230. Tolong baca Puan Suraya Haidar, page 230. Boleh? Ayat yang ke-77. Habislah dia kata. Ni hari-hari masalah ni. Habis hari ni. Boleh Puan Suraya?
Ada tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika para utusan kami, iaitu para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya terasa sempit kerana kedatangannya. Dia Lut berkata, inilah hari yang sangat sulit. Okey. Terima kasih Puan Suraya. Satu page lagi Puan Suraya 400 boleh? Puan Suraya Haidar. Page 400 ayat 33. Dan ketika para utusan kami, iaitu para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam, dia bersedih hati kerana kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan para utusan berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu kecuali isterimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal itu dibinasakan. Okey. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Dalam kedua-dua ayat yang Puan Suraya baca untuk kita tadi, ada perkataan zar'an. Zar'an. Allah nak kata Nabi Lut ni rasa sempit dada, sempit hati dia. Kenapa? Dia dapat tetamu. Sepatutnya bila dapat tetamu, kena gembirakan tetamu, selesakan tetamu. Tapi dia tahu, ni hari yang musibah ni. Ni hari masalah besar. Sebab tetamu-tetamu dia ni handsome. Dan kaum dia minat lelaki yang handsome juga. Maka dia kata ni masalah, hari ni masalah. Lalu dalam perjalanan, Nabi Lut alaihi salam menanya tujuan mereka. Setelah Nabi Lut kata yang kamu ni orang yang tak dikenali, nak jadi tetamu macam mana ni? Ada pendapat mengatakan perbualan antara Nabi Lut dengan kaum dia ni setelah sampai di rumah. Ada pendapat mengatakan dalam perjalanan. Baik, dalam tafsir Sawi. Ketika mana Nabi Lut dua version cerita lah, Ketika mana Allah hantar malaikat ke perkampungan kaum Nabi Lut, Allah cakap pada para malaikat, la tuhlikuhum hatta yashhada alaihim Lutun arba'a syahadatin. Jangan binasakan kaum ni sampailah Nabi Lut bersaksi 4 kali terhadap kejahatan dan kezaliman mereka. Lalu Nabi Lut, malaikatnya pun datang ke perkampungan Nabi Lut, jumpa Nabi Lut, minta untuk bertemu. Ketika mana dalam perjalanan, Nabi Lut tanya mereka ni, Nabi Lut tanya 4 malaikat ni yang Nabi Lut tak tahu pun mereka tu malaikat. Kamu tahu tak cerita pasal kampung aku ni? Nabi Lut tanyalah, buat-buat tanya. Dan kamu tahu tak cerita pasal kampung aku ni? Maka mereka pun tanya, apa cerita dia kampung kamu ni? Maka Nabi Lut kata, Ashhadu billah annaha asyarru qaryatin fil ardi amalan. Aku bersaksi dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah bahawasanya kampung aku ini adalah kampung yang paling buruk sekali amalan ahlinya atas muka bumi. Ya, kampung lain ada mencuri, ada zina, ada minum arak, ada yang tak sembah Allah. Tapi yang paling buruk sekali perbuatan adalah penduduk kampung aku. Maka Nabi Lut mengucapkan kata-kata tersebut 4 kali dalam perjalanan. Okey, ni cerita yang pertama. Ada pendapat mengatakan juga ketika mana malaikat-malaikat ni lalu berjalan bersama Nabi Lut alaihi salam, lalu kat satu kumpulan lelaki-lelaki ni lah. Lelaki-lelaki yang pelik keinginan mereka ni. Lalu ketika mana lelaki-lelaki ni tengok Nabi Lut bawa tetamu-tetamu handsome jambu ni, mereka saling wink each other. Isyarat mata satu sama lain. Isyarat mata. Nabi Lut perasan. Maka Nabi Lut pun terus cakap pada tetamu-tetamu dia tadi, inna qaumi syarru khalqillah. Kaum aku ni adalah makhluk Allah paling buruk sekali. Kaum aku ni adalah makhluk Allah yang paling jahat sekali. Maka Jibril pun kata, 1. Jibril sebut 1. Mereka lalu lagi dekat kumpulan yang lain. Kumpulan yang kedua pun sama juga. Jenis satu kaum minat LGBT ni. Mereka pun saling wing each other juga. Maka Jibril AS kata 2. Lalu keempat kumpulan, empat buat benda yang sama. Isyarat mata,
tunjuk pada kaum tetamu Nabi Lut itu malaikat-malaikat. Maka setiap kali Nabi Lut cakap macam tu, Jibril pun kata pada malaikat lain, isyhadu, bersaksilah kamu yang kaum ni memang betul-betul teruk, sebab Nabi Lut alaihi salam pun 4 kali mengatakan kaum mereka adalah kaum yang paling teruk. Zina, perbuatan-perbuatan yang melibatkan kemaluan, dosa-dosa yang melibatkan kemaluan yang paling keji sekali adalah liwat. Kerana liwat tak pernah dan tak akan dihalalkan sampai bila-bila. Perbuatan ataupun amalan kemaluan lelaki bertemu dengan kemaluan wanita, ada masa haram, ada masa boleh jadi halal melalui perkahwinan. Tapi kemaluan lelaki dengan kemaluan lelaki sampai bila-bila tak pernah halal, tak akan halal, walaupun dah masuk syurga, tak pernah halal. Jadi sangat keji perbuatan ni. Maka malaikat kata, bersaksilah kamu bahawasanya ini adalah kaum yang sangat keji. Ada satu lagi riwayat mengatakan isterinya, Nabi Lut AS bawa tetamu ni sembunyi-sembunyi kat rumah dia agar orang lain tak nampak. Isteri dia keluar, beritahu pada orang ramai, inna fi baiti Lut rijalan ma ra'aitu misla wujuhihim qattu wala ahsana minhum. Kat rumah Nabi Lut sekarang ada lelaki-lelaki yang aku tak pernah tengok wajah yang hebat, wajah yang lagi cantik pada mereka tak pernah tengok pun. Jadi Nabi Lut bila bawa tetamu-tetamu macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, sempit hati, sempit dada dia. Macam kita nak layan tetamu datang, kita tak cukup duit, nak beli makanan-makanan, kadang-kadang kita rasa macam mana ni. Tapi at least adalah juga dia punya jalan keluar, pinjam duit orang ke, pinjam duit kawan-kawan baik dulu untuk layan tetamu, okeylah. Tapi Nabi Lut AS tak, dia seorang. Kawan-kawan dia pula, kaum dia semua terlibat dengan LGBT. Macam mana dia seorang nak halang perbuatan kaum dia ni? Kalau majoriti yang tak sokong, sikit je buat, majoriti ni boleh bantu dia. Ni masalah ni dia tak halang. Orang lain semua buat, yang tak buat pun tak halang. Lalu terasa sempit, zar'an. Okay? Sebenarnya, kalau ikut terjemah yang Puan Suraya baca tadi, terasa sempit dadanya. Dada bahasa Arab apa? Sadrun, dada. Tapi dalam kedua-dua ayat yang kita minta Puan Suraya tolong bacakan tadi, ada perkataan zar'an. Zar'an ni, za, ra, ain, alif dua di atas, zar'an. Zar'an ni tahu tak apa dia, zar'an? Zar'an ni hasta, itu sebenarnya temazaan hasta. Zar'an juga digunakan sebagai langkah unta yang bawa bebanan yang berat. Zar'an ni langkah unta yang bawa bebanan yang berat. Unta ni kalau dia tak bawa apa-apa bebanan, dia laju je unta ni kan. Sebab tu Nabi sebut, Quran tu lagi mudah hilang pada hafalan seseorang, lebih cepat daripada unta yang terlepas daripada ikatan dia. Unta ni kita terlepas tali ikatan dia, zoom, hilang, tak tahu ke mana dah. Contohlah juga Nabi kata, Quran ni bila duduk kat seseorang, dia senang lupa, senang hilang pada ingatan kalau kita tak jaga. Okey, baik. Unta ni bila dia tak bawa barang, dia langkah laju je, sok. Tapi bila ada banyak barang atas belakang dia, seekor unta mampu bawa muatan lebih kurang 50 kilo. Lebih kurang 50 kilo muatan barang. Okey, tak campur orang lah, campur orang lagi lebih pada tu. Ketika mana orang dengan barang atas belakang dia berat, maka unta punya langkah, kalaulah dia tak bawa barang, unta tu langkah dia besar. Satu depa, langkah dia lebih kurang satu depa. Unta ni, langkah dia satu depa. Tapi bila barang banyak atas belakang, mampu lagi tak dia melangkah satu depa, tak mampu dah. Maka masa tu dia punya langkah jadi zara'an. Satu hasta lebih kurang. Jadi masa tu barang banyak, beban tak? Beban. Bila banyak beban, susah tak nak melangkah? Susah nak melangkah. Jadi Allah Ta'ala nak beri contoh pada kita dalam ayat ni. Nabi Lut AS masa tu, dia punya beban hati dia, seolah-olah dia bagaikan unta yang terpaksa bawa barang banyak. Itu maksud zar'an dalam kedua-dua ayat yang kita minta Puan Suraya baca untuk kita tadi. Berat hati, kenapa? Tetamu patutnya dilayan dengan baik. Masalahnya sekarang, bukan sekadar tak boleh nak layan dengan baik, takut-takut dapat layanan tak baik. Layanan tak baik, setengah orang kalau tetamu dia dapat layanan tak baik, maksudnya tuan rumah mungkin sombong, tuan rumah mungkin tak hidang makanan terbaik. Contohlah, ini tak ni. Ini masalahnya bukan masalah makanan ni, masalah penjahat-penjahat keliling rumah banyak sangat. Maka mereka pun cakap pada Nabi Lut alaihi salam, malaikat-malaikat cakap pada Nabi Lut alaihi salam, apa dia malaikat cakap?
Sambung ayat seterusnya. Sambung ayat yang seterusnya. Ayat 63. Qalu mereka berkata, sambung. Qalu mereka berkata, bal bahkan ji'naka kami datang kepadamu, bi dengan, dalam mereka tulis membawa. Jadi bi terjemah dia dengan membawa, ma apa yang kanu mereka terjemah kanu mereka fihi padanya yang tarun ragu-ragu. Wa dan atainaka kami bawakan kepadamu itu kepada Nabi Lut alaihi salam, bi dengan al-haq kebenaran, dalam mereka tulis azab. Maksud kebenaran tu adalah azab. Okey, kami bawakan kepada azab, dalam mereka tulis azab. Wa dan inna sesungguhnya kami la benar-benar sadiqun, di kalangan yang bercakap benar, sadiqun, di kalangan yang berkata benar. Okey, tolong terjemahkan Puan Izawani ayat kita, 2 ayat baru. Ada Puan Izawani? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, bahkan kami datang kepadamu dengan membawa apa yang mereka padanya ragu-ragu, dan kami bawakan kepadamu dengan kebenaran, iaitu azab, dan sesungguhnya kami benar-benar di kalangan yang berkata benar. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Kau Nabi Lut dah bagi macam-macam ancaman, warning. Kalau buat ni kena gini, kalau buat ni kena gini, tapi mereka tak percaya. Kenapa tak percaya? Sebab mereka fikir, kalaulah apa yang kami buat ni tak betul, niscaya Allah dah bagi azab. Masalahnya kamu dah cakap kalau buat kena tu, kena ni, sikit pun tak kena, tak ada apa pun yang kena. Maka malaikat pun cakap pada Nabi Lut, ya, mereka ragu-ragu terhadap apa yang kamu warning mereka. Mereka ragu-ragu, tak percaya terhadap apa ancaman kamu bagi pada mereka. Jadi sekarang kami bawakan kepada mereka apa yang mereka ragu-ragu tu. Ya ke kena? Ya ke kalau buat macam ni kena macam ni? Ya ke kalau buat macam ni kena macam ni? Ya ke ni kami bawa. Kami bawa kepada mereka apa yang mereka, kami bawa kepada mereka apa yang mereka ragu-ragu tu. Bahkan kami datang kepada kamu membawa kebenaran. Apa kebenaran? Azab yang dijanjikan oleh Allah. Azab yang dijanjikan oleh Allah kami bawa. Dan kami adalah orang-orang yang sentiasa, bukan orang-orang ni malaikat, dan kami termasuk di kalangan yang selalu bercakap benar. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Kita nak masuk ayat lepas ni. Bila Nabi Lut alaihi salam tahu yang orang tu adalah malaikat, ketika mana kaum dia datang, suruh buka pintu. Malam tu tetamu duduk rumah dia. Kaum dia datang, suruh buka pintu lah. Kaum dia yang jahat-jahat ni nak buat benda tak baik pada tetamu-tetamu Nabi Lut. Ketika mana mereka datang ke rumah kaum Nabi Lut, maka Nabi Lut kata pada mereka, ni anak perempuan aku ni, kahwinlah dengan anak perempuan aku ni. Itu lagi berhak, lagi patut, lagi sesuai dengan lelaki. Mereka nak masuk juga. Akhirnya malaikat cakap pada Nabi Lut alaihi salam, tolong buka muka surat 230. Tolong baca Puan Salmiah boleh 230. Sambungan ayat tadi. Tadi Puan Suraya dah baca 77. Baca 78, 79, 80, 81 sikit je. Tu- 78 Ustaz. 78 Sampai? 78 sampai 81. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka sentiasa melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku,
inilah puteri-puteri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Ayat 9, mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti mengetahui bahawa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap puteri-puterimu dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. 80, Lut berkata, jika aku mempunyai kekuatan untuk menentang kamu atau aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan. 81, mereka, iaitu para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu dan oleh itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Okey, baik. Terima kasih Puan Samia. Itu. Maaf mereka minta nak masuk rumah Nabi Lut. Ketika mana masa tu dalam rumah Nabi Lut ada tetamu-tetamu yang handsome tadilah. Lalu Nabi Lut AS tak bagi masuk. Kemudian malaikat kata pada yang datang malam tu lah, yang datang malam tu untuk buat benda tak baik. Malaikat kata pada Nabi Lut AS, buka pintu biar mereka masuk. Malaikat kata pada yang datang malam tu, buka pintu biar mereka masuk. Jadi mereka yang masuk pada malam tersebut terus dipukul oleh malaikat sehingga mata mereka buta. Yang ramai-ramai ni kena azab ramai-ramai ni esok pagi, subuh. Tapi malam tu dah ada yang dapat azab awal. Malam tu dah ada yang dapat azab awal. Tengok muka surat 530. Muka surat 530. Tolong terjemahkan dia Puan Tamsiah Syuaib boleh? Muka surat 530. Ayat 33 sampai 38. 530 sampai 38. 33 sampai 38. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Lut juga telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka angin ribut yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. 35 sebagai nikmat daripada kami, begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 36 dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh mereka telah menunjukkan agar menunjukkan ke apa? Tengok menunjukkan ke? Memujukkan agar menyerahkan tetamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh pada keesokan harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang kekal. Terima kasih Puan Samia. Puan Tamsiah, maafkan saya. Di malam tu dah ada dah yang jenis awal ni, jenis tak sabar ni. Malam tu juga pergi rumah Nabi Lut untuk minta Nabi Lut serahkan tetamu-tetamu tu pada dia. Nak buat benda yang tak baik pada tetamu-tetamu Nabi Lut. Lalu malaikat Jibril suruh buka pintu, mereka masuk terus malaikat Jibril pukul mereka dengan sayap malaikat Jibril. Lalu mereka buta pada malam tersebut. Tak mati lagi. Malam tu dah buta dah. Geng-geng yang tak sabar awal-awal ni dah buta dah malam. Yang lain-lain tu esok pagi. Sebelum subuh, waktu masuk waktu subuh, mereka start kena azab. Dia ayat yang dia baca tadi. Nabi Lut dah warning mereka.
tapi mereka meragukannya. Mereka meragukan ancaman-ancaman yang Nabi Lut sampaikan kepada mereka. Okey, baik, seterusnya. Masuk ayat 65. Maka asri keluarlah pada waktu malam. Asri keluarlah pada waktu malam. Itu terjemah asri. Kalau nak suruh travel saja, safir, bermusafirlah, travel lah. Tapi asri ni, dia berasal pada perkataan asra. Kalau kita baca ayat 1 surah Isra, Subhanalladzi asra. Asra tu berjalan waktu malam. So asri keluarlah pada waktu malam. B dengan ahlika keluargamu. Ahlika keluargamu. B di qit'in bahagian akhir. Terjemah qit'in bahagian akhir. Okey. Min daripada al-laili waktu malam. Al-laili waktu malam. Wa dan ittabi'. Okey dah. Okey, baik. Tadi kat mana sebelum putus tadi? Tiba-tiba saya terkeluar, masuk balik, alhamdulillah. Kat mana tadi? Waktu malam. Waktu malam. Tabi'. Oh, itabi'. Kat situ itabi', ikutlah. Terjemah itabi', ikutlah. Adbarahum di belakang-belakang mereka. Adbarahum di belakang mereka. And walk behind them. Kita terjemah. Wa dan la janganlah yaltafit berpaling. Yaltafit berpaling. Minkum di kalangan kamu. Minkum di kalangan kamu. Ahadun seorang pun. Ahadun seorang pun. Wa dan imdu teruskanlah berjalan. Umdu kalau nak berhenti umdu teruskanlah berjalan. Boleh Haisu di mana sahaja, ke mana sahaja, semua boleh. Tu'marun kamu diperintahkan. Tu'marun kamu diperintahkan. Okey, Tuan Haji Izali terjemahkan Tuan Haji Izali. Boleh ayat kita sekarang. Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka keluarlah pada waktu malam dengan keluargamu di bahagian akhir daripada waktu malam, dan ikutlah di belakang mereka, dan janganlah berpaling di kalangan kamu seorang pun, dan teruskanlah berjalan ke mana sahaja kamu diperintahkan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Izali. Allah suruh Nabi Lut keluar waktu malam. Apa kelebihan keluar waktu malam? Pertama, bila keluar waktu malam, musuh susah nak kesan. Orang susah nak kesan kita. Yang kedua, bila keluar waktu malam, perjalanan waktu malam ni lebih apa ya? Lebih ada energi. Nabi SAW, kalau dia nak suruh kita travel, Nabi galakkan kita travel pada waktu malam. Okey, ni saya cuba share hadis lah kat skrin. Okey, hadis ni saya share kat skrin. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Puan Zakia boleh baca tak kat skrin Puan Zakia? Boleh tapi tak nampak pun. Tak share lagi? Tak share lagi. Tak nampak? Kalau boleh nampak sebelum saya share tu hebat tu. Hebat. Okey, kejap Ni kelebihan travel waktu malam. Okay, boleh Puan Zakia baca? Okay, from
Okey, kecil pula. Okey, Anas tu ya. Ha. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Anas, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet, may Allah peace and blessing be upon him, said, travel during the night, for indeed the land is folded up at night. Okey, folded tu apa terjemah dia? Puan Nur Zakia, folded tu? Kalau folded tu lipat. Ha. Yes, maksud lipat tu, bumi tu dikecilkan pada waktu malam. Perjalanan waktu malam lebih dekat berbanding waktu siang. Ha. Oh, gitu. Okey. Pada waktu malam, perjalanan tu lagi dekat. Sebab bumi tu Allah lipat pada waktu malam. Kenapa Allah lipat pada waktu malam? Wallahu alam. Memang Nabi digalakkan berjalan waktu malam. Sebab perjalanan waktu malam tu, bumi Allah lipat. Maksud Allah lipat tu, perjalanan tu lagi makin dekat. Teruskan, apa makna lipat? Ha. Explanation, the Prophet, may Allah's peace be and blessing be upon him, guided his ummah to travel by night. He informed us that the land is folded up for travelers when they travel by night. So they are able to cover more distance by night than they could by day. This is so because a mount is more able to travel at the night. If it has enough rest and gain its strength during the daytime, its ability to proceed is multiple at night time. Likewise, a person is more able to proceed during the night when it is cooler, and the same applies to cars when the heat on them is reduced. Ha. Okay, terima kasih Puan Nur Zakia. Sama Ustaz. I hope all of you understand. If you don't understand, open your dictionary. Okay, jangan malah. Gurau je. Jadi jelas travel waktu malam bagus. Bila waktu malam kita tak panas, kereta pun tak panas. Bila tak panas, kita boleh pergi jarak yang lebih jauh. Kalau siang ni, nak zaman dulu naik unta, naik kuda, siang-siang. Kena berehat banyak. Waktu malam tak perlu berehat banyak. Okay? Wallahu alam, bagi setengah orang, saya susah sikit travel waktu malam. Cepat ngantuk lah tu. Takut tak boleh tidur, masalah lah. Zaman dulu, naik kuda, naik unta. Malam-malam, unta mereka, kuda mereka berjalan dengan perjalanan yang tak laju, tak rush. Boleh lah. Yang penting, waktu malam, Allah lipat bumi. Allah lipat bumi tu boleh jadi makna literal. Memang betul-betul Allah lipat bumi. Yang kedua, makna dia bumi tu Allah tak lipat, tapi perjalanan kita makin cepat. Perjalanan kita makin cepat untuk sampai ke destinasi, seolah-olah bumi tu Allah lipat. Dalam kitab-kitab fiqh pun disunatkan berjalan pada waktu malam. Okey? Allah lipat bumi. Hadis tu sebab Allah lipat bumi. Nak faham secara literal pun boleh, nak faham secara maknawi pun boleh. Wallahu alam, cubalah sekali di mana-mana tengok jarak perjalanan tu sama ke tak sama. Tak lipat tu tak adalah lipat banyak-banyak sangat kan. Mungkinlah 5-10 minit ke, wallahu alam. Yang penting sunat berjalan pada waktu malam. Okey. Nabi Lut Allah suruh keluar pada waktu malam. Nabi Musa alaihi salam Allah suruh keluar pada waktu malam juga. Surah Syu'ara. Tolong baca. Tuan Haji Aziz boleh? Tuan Haji Aziz Dahri tolong baca boleh? Dua-dua perkataan keluar waktu malam tu asri. Muka surat 369 ayat yang ke-52. 369 ayat 52. Boleh tolong baca Tuan Haji Aziz? Ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. 369 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wahyukan, yakni perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, yakni Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Pun Allah tahu mereka akan kejar. Jadi bila Allah kata kejar, siang pun kena kejar, malam pun kena kejar. Tapi melarikan diri pada waktu malam ni tenaga lebih. Kita punya tenaga lebih, tak panas. Yang kedua, waktu malam banyak tempat-tempat senang untuk bersembunyi. Banyak tempat-tempat yang memudahkan kita untuk bersembunyi. Sebab tu dalam surah An-Naba Allah kata, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Kami jadikan malam sebagai pakaian yang menutup. Kita boleh sembunyikan diri daripada bahaya, kita boleh sembunyikan diri daripada musuh. Itu tujuan Allah jadikan malam. Jadi Allah suruh Nabi
Lut alaihissalam keluar pada waktu malam bawa keluarga dia. Keluarga dia kat sini, keluarga dia kat sini tak ramai pun. 2 orang anak perempuan dia termasuk yang dia bawa. Mana 2 orang anak perempuan Dalam ayat Quran tak sebutlah 2 orang anak perempuan, tapi dalam terjemah banyak terjemah tafsir mengatakan 2 orang anak perempuan dia beriman dengan dia. Tengok surah apa ya? Az-Zariyat. Tolong baca Puan Maisarah boleh, surah Az-Zariyat. Muka surat 522, boleh 522. 522 ayat 31 sampai 36. 31 sampai 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yakni kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu bata dari tanah yang keras, yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, yakni negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, yakni Lut. Terima kasih Puan. Sebuah rumah saja. Sebuah rumah tu yang adanya Nabi Lut dengan 2 orang anak perempuan dia. Isteri dia bawa ke tak? Isteri dia bawa keluar sekali ke tak? Bab isteri dia ada 2 pendapat. Bab isteri Nabi Lut ni ada 2 pendapat. Pendapat pertama, Nabi Lut tak bawa langsung. Sebab Allah dah kata dah, dia akan termasuk di kalangan yang kena tinggal dalam kebinasaan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Nabi Lut bawa juga isteri dia. Nabi Lut bawa juga isteri dia. Tapi Nabi Lut pesan, jangan tengok belakang. Jangan pandang belakang. Dia dengan anak dia tak pandang belakang. Isteri dia yang keluar pada kampung tu bersama dia pada malam hari, tengok belakang. Ketika mana isteri dia tengok belakang, batu-batu daripada tanah liat yang dibakar daripada tanah liat, batu-batu yang dibuat pada tanah liat yang dibakar, kena isteri dia. Isteri dia mati juga kena batu tersebut. Ini 2 pendapat. Yang confirm, isteri dia termasuk di kalangan yang kena tinggal, kena azab. Yang berbeza, adakah dia bawa ke isteri dia atau tak bawa isteri dia? Itu yang diperselisihkan oleh ulama-ulama tafsir. Lepas keluar, mereka disuruh menuju ke Syam, Palestin lah, menuju ke Syam. Maka malaikat cakap pada Nabi Lut alaihissalam, pergilah kamu semua di mana ke mana saja kamu diperintahkan. Nabi Lut alaihissalam disuruh oleh malaikat-malaikat untuk melarikan diri bersama 2 anak perempuannya menuju ke Syam. Pada Jordan menuju ke Syam. Syam tu Palestin lah. Okey, baik, seterusnya ayat 66. Apa azab mereka akan dapat? Muka surat 10. 3 azab Allah bagi. Di muka surat 10 kita bincang. Dan qadaina kami telah putuskan, ayat 66, qadaina kami telah putuskan ilaihi kepadanya, kepada Nabi Lut, zalika itu al-amra ketetapan, anna bahawasanya dabira kesemua. Sebenarnya dabira ni diterjemah sebagai root, akar pokok. Tapi tak apa, kita terjemah kesemua. Haulai mereka ini maqtu'un akan dibinasakan. Sebenarnya maqtu'un akan dipotong. Was to be cut off. Maksud dipotong tu dibinasakan. Musbihin pada waktu subuh. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Mainun. Terjemahkan boleh Puan Mainun. Saya, Ustaz. Okey. Dan kami telah menetapkan kepadanya itu ketetapan. Betul. Sesungguhnya seluruh mereka dibinasakan pada waktu subuh. Okey. Terima kasih Puan Mainun. Allah Ta'ala kata, kami telah putuskan
Bila ni? Qadaina tu maksudnya qada dan qadar. Allah telah putuskan sejak azali lagi yang mereka ni akan dibinasakan. Perkataan dibinasakan kat sini diguna dabira dan maktum. Ada perkataan dabira, maktum. Okey apa maksud dabira dengan maktum ni? Dabira ni akar. Maktum ni potong. Setengah pokok. Kalau kita potong atas dia saja, akar dia kita tinggal, nanti dia akan tumbuh pucuk baru. Dia akan naik tunas baru. Kangkung ke, tak kerti lah sebab tanaman-tanaman ni. Maknanya pokok tu kalau kita tak nak bagi tumbuh langsung dia punya anak pokok, tunas baru, pucuk baru, kita kena buang akar-akar sekali. Maksudnya apa dia? Allah nak beritahu kaum Nabi Lut ni Allah binasakan sehingga ke akar umbi. Bukan Allah bukan Allah binasakan mak ayah dia orang saja. Orang-orang dah balik saja. Kalau ada bayi pun sekali mati. Kalau ada bayi umur 3 hari, 4 hari, 5 hari pun semua sekali Allah matikan. Begitu macam mana keadaan bayi tu? Bayi yang belum balik, kanak-kanak yang belum balik, ke akhirat nanti dia akan jadi pelayan-pelayan dalam syurga. Tapi Allah nak beritahu punya teruk murka Allah, marah Allah pada mereka. Allah Ta'ala nak hapuskan terus sehingga ke akar umbi kaum Nabi Lut ini. So perkataan kita dabira dengan qata'a. Jadi kita jumpa banyak tempat ayat-ayat Allah, Allah nak binasakan orang kafir. Allah ni sifatnya latif. Apa maksud latif? Penyantun, lembut. Apa makna halim? Penyabar. Apa maksud Allah latif, Allah halim? Allah latif, Allah halim maksudnya orang buat dosa, Allah tak terus azab. Hari ni buat dosa, esok Allah terus azab. Tak. Hari ni buat dosa, Allah bagi tempoh bertahun-tahun untuk taubat, kembali pada Allah, untuk istighfar, untuk tinggalkan dosa tersebut. Tapi dah bertahun-tahun Allah bagi masa, bagi peluang, tak taubat juga, Allah binasakan. Allah susah nak azab, tapi sekali dia bagi azab, dia tak tinggal satu pun yang tinggal. Sebab tu banyak ayat Quran, kita akan jumpa perkataan dabira dengan qata'a. Contoh, 132 tak silap saya. Ataupun 133. Tengok muka surat 133. Ayat atas sekali. 133. Ayat atas sekali, tolong baca dia. Tuan Haji Rashid tolong baca boleh? Tuan Haji Rashid. 133 ayat atas sekali. Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Kalau kita tengok ayat tu ada quti'a dengan dabiru. Quti'a tu potong, dabiru tu root. Potong akar-akar. Maksudnya orang munafik, orang zalim, bila Allah binasakan sampai ke akar-akar umbi. Allah tak tinggalkan seorang pun keturunan dia berkembang biak. Semua Allah binasakan. Satu ayat lagi. Tolong baca dia Puan Rahimah, balik Puan Rahimah. Muka surat 159. Ada qata'a dengan dabira. Ada perkataan qata'a dengan dabira. Muka surat 159 ayat 72. 159. Ayat 72. 72. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami selamatkan dia, yakni Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sehingga ke akar umbinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Akar umbi lagi. Terima kasih Puan Rahimah. Qata'a ada, dabira ada. And we destroy, we cut the root all those who belied toward our ayat. Kami binasakan sampai ke akar umbi. Allah susah nak azab. Maksud susah nak azab bukan jenis sikit-sikit azab. Sikit-sikit azab, tak. Tapi sekali dia bagi, habis. Dalam sebuah hadis, Imam Bukhari, Nabi bersabda, Inna Allaha la yumli lizzalimi hatta idha akhazahu lam yuflithu. Allah seringkali, selalu menangguh-nangguhkan bagi orang zalim. Sehingga apabila dia ingin mengazabnya, dia tidak akan melepaskannya. Jadi bila Allah azab, sampai ke akar umbi Allah binasakan. Timbul soalan. Adalah orang kelas siang tanya saya soalan. Dia kata, Ustaz, kalau Allah binasakan kau Nabi Lut sampai ke akar umbi,
Kenapa sekarang masih ada lagi kumpulan LGBT? Itulah soalan dia. Tak apalah, tak apa tanya. Ayat ni ayat yang kita refer sekarang, Allah binasakan sehingga ke akar umbi kan. Tapi kenapa masih ada lagi golongan-golongan LGBT yang suka meliwat ni? Ya, pencetus ataupun perintis kepada pembuat amalan tak baik ni, kaum Nabi Lut, semua Allah binasakan. Tapi adakah bermakna bila binasa kaum Nabi Lut, perbuatan tu telah binasa? Tak. Tukang hasut sentiasa ada. Tukang hasut sentiasa ada. Siapa dia? Syaitan. Syaitan yang tukang hasut tu sentiasa ada. Untuk manusia-manusia yang ada zaman sekarang, manusia-manusia yang tak ada zaman Nabi Lut sekarang, buat perkara-perkara tersebut. Ada yang buat sebab tahu melalui video, melalui cakap-cakap orang. Ada yang buat sebab dia tahu sendiri, dia pandai sendiri. Dia bermula dengan duduk berdua-duaan lelaki, mula pegang-pegang, mula peluk-peluk, timbul keinginan syahwat, maka berlakulah apa yang tak baik tersebut. Walaupun kaum Nabi Lut telah dibinasakan sampai ke akar umbi, tapi dosanya tetap masih ada dilakukan oleh manusia-manusia jahat sampai akhir zaman. Ya Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad dan kita semua, dosa-dosa umat terdahulu semua berkumpul pada umat ni. Apa dosa umat dulu buat yang tak berlaku pada umat ni? Mana ada? Umat dulu ada mengaku Tuhan, sekarang ada tak mengaku Tuhan? Ada? Tuhan kerajaan langit. Okay? Umat dulu buang tanam anak perempuan hidup. Kaum Nabi Musa bunuh anak lelaki masa kecil, bunuh bayi masa kecil. Tapi sekarang ada orang bunuh anak hidup. Ada. Ada seksa ke, pukul sepak terajang ke, ataupun lahir-lahir yang tanpa pernikahan yang sah ni. Bubuh sana, bubuh sini, letak dalam mangkuk tandas pun ada, macam-macam. Jadi semua kejahatan umat terdahulu ada pada umat ini. Jadi bukanlah makna kata bila Allah binasakan seluruh kaum Nabi Lut, perbuatan tersebut juga dibinasakan. Tak. Cuma kaum Nabi Lut ni Allah bagi azab lebih sikit sebab mereka pencetus. Mereka lah orang yang mula-mula perintis buat perbuatan-perbuatan terkutuk ini. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran, Allah ada sebut jangan menghampiri zina. Betul kan? Allah sebut, wala taqrabu zina. Jangan kamu menghampiri zina. Sebab fitrah manusia suka pada perempuan, bukan suka pada lelaki. Cuma, ada cara halal, ada cara haram. Yang buat cara halal melalui pernikahan dapat pahala. Yang buat cara haram melalui penzinaan ataupun perkara-perkara yang menghampiri zina dapat dosa. Tapi ada tak Allah Ta'ala pesan? Janganlah kamu menghampiri liwat. Ada tak Allah pesan macam tu? Tak ada. Kerana perbuatan liwat tu bukan fitrah. Bukan fitrah pun perbuatan liwat tu. Perbuatan liwat bukan fitrah. Perbuatan liwat tu adalah perbuatan yang berlawanan dengan fitrah dan dibisikkan oleh syaitan sehingga timbul syahwat keinginan. Bahaya sangat perbuatan liwat. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Sebab tu bab nikah ni, kalau orang kita kata apa, dah gatai sangat kahwin. Bab nikah kan, lelaki perempuan tengah sekolah lagi dah gatai sangat. Macam berlangkas orang kata kan, contohlah. Boleh halalkan, kahwin, selesai. Tapi bab lewat ni ada tak cara nak halalkan? Tak ada. Tidak ada cara untuk menghalalkannya. Haram sampai bila-bila. Itu bahaya tak bahaya lewat ni. Okey, baik, seterusnya. Imam Abu Hanifah nak jaga dalam bab masalah amrad, lelaki-lelaki yang bahasa kita sekarang panggil jambu. Lelaki yang handsome, yang cerah kulitnya. Bahasa jambu ni, bahasa kita sekarang panggil jambu. Imam Abu Hanifah, anak murid dia tak ada janggut, duduk belakang. Masuk belajar kalau dia duduk belakang. Anak murid dia yang amrad ni, amrad tu maksudnya lelaki yang belum tumbuh janggut, yang tidak nampak tanda-tanda kelelakian pada wajah dia. Amrad lah. Okey, kelelakian tu maksudnya dah ada misai, dah ada janggut, tu nampak tanda-tanda kelelakian. Tapi kalau lelaki tu tak ada janggut, tak ada misai lagi, dia panggil amrad. Jadi kalau pakai tudung tu memang nampak sebiji perempuan lah. Tapi kalau bermisai berjanggut pakai tudung pun orang tengok, nak termuntah contohlah. Jadi Imam Abu Hanifah, anak murid dia yang tak ada janggut lagi duduk belakang. Duduk belakang. Belajar duduk belakang. Yang dah berjanggut bermisai duduk depan.
Kerana apa nak jaga? Nak jaga takut pandang budak lelaki lama-lama timbul rasa syok, rasa seronok. Bahaya. Ada ustaz-ustaz yang bukan nak cari buruk salah, tak. Jaga mata, jaga pergaulan. Tak tengok perempuan sembarangan, tak bercakap dengan perempuan untuk seronok-seronok suka-suka, tak ada sifat tersebut. Baguslah. Tapi diuji minat kat anak murid sendiri. Minat kat student-student yang ke arah-arah jambu ni minat. Okey, minat kat pelajar-pelajar yang muka ke arah jambu-jambu ni. Ada Allah uji macam. Ini bahaya. Benda ni sangat-sangat bahaya. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Ayat 67. Wa dan ja'a datanglah ahlul Madinah, penduduk bandar. Maksudnya bandar Sadung ataupun Sazung ni, yastabshirun, bergembira. Qala, dia telah berkata, Nabi Lut alaihi salam telah berkata, inna, sesungguhnya, haula'i, mereka ini, dhaifi, tetamu-tetamuku, fa, maka, la, janganlah, tafdhahuni, kamu memalukan aku, wa, dan, ittaqu, bertakwalah kamu, takutlah kamu, Allah, kepada Allah, wa, dan, la, janganlah, tukhzuni, kamu menghina aku, Terjemahkan dia Puan Rohana Hamzah, terjemahkan boleh Puan Rohana. Ayat kita sekarang 67, 68, 69. Bismillahirrahmanirrahim. Dan datanglah penduduk bandar bergembira. Ia berkata, Lut berkata, sesungguhnya mereka ini tetamu-tetamuku. Maka janganlah kamu permalukan aku dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menghinakan aku. Okey. Allah ulang balik. Terima kasih Puan Rohana. Tadi kita kata Allah akan binasakan. Sekarang Allah cerita macam mana mereka dibinasakan. Sekarang nak start cerita bagaimana mereka dibinasakan tu. Di malam hari datanglah penduduk-penduduk bandar bergembira. Kenapa bergembira? Ada mangsa baru. Dengan yang lain-lain tu dah biasa buat dah. Okey. Dengan si fulan tu dah biasa buat dah. Ni orang baru ni, tetamu luar baru ni. Mereka datang minta Nabi Lut serahkan lelaki-lelaki tu, tetamu-tetamu tu pada mereka. Maka Nabi Lut alaihi salam mengatakan, ni tetamu-tetamu aku ni. Jangan kamu memalukan aku dengan tetamu-tetamu aku. Sesama kamu tu aku tak boleh buat apa dah. Sesama kamu tu dah jadi biasa dah perbuatan liwat ni. Ni tetamu aku. Jadi janganlah kamu memalukan aku dengan buat perkara tak baik terhadap tetamu aku. Yang oleh kerana mereka ni orang tak beriman, Nabi Lut memesan kepada mereka jangan memalukan aku. Barulah Nabi Lut pesan bertakwa pada Allah. Untuk orang-orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang beriman, pesanan pertama apa dia? Takwa pada Allah dulu. Barulah fikir malu tak malu, maruah tak maruah, air muka lah selalu dipanggilkan. Maruah, air muka, jaga nama, itu cerita nombor 2. Pertama, takwa pada Allah. Bila ada takwa pada Allah, insya-Allah semua akan terjaga. Bab malu tak malu, maruah tak maruah, air muka tak air muka, semua akan terjaga. Ini dalam bab takwa orang mukmin. Ada orang kafir, dia mana takut pada Allah. Jadi walaupun orang kafir tidak percaya Allah, tak takut pada Allah, jagalah air muka aku. Nabi Lut kata, jagalah maruah, jagalah nama baik keluarga, jangan conteng arang kat muka keluarga. Macam itulah lebih kurang maknanya. Untuk orang beriman, takwa itu penting. Ingatkan, takutkan mereka tak ada Allah tu penting. Orang musyrikin tak takut Allah, suruh takwa awal-awal jadi apa?
Sebab itulah Nabi Lut alaihi salam. Sebab tu hari ni ada orang kafir yang tak percaya Allah, tak percaya akhirat. Tapi mereka malu juga nak buat jahat. Malu nama baik tercemar, nama keluarga tercemar, air muka keluarga mereka pun nanti malu juga. Padahal kita ada iman, tapi mereka tak buat jahat. Kenapa? Bukan takut akhirat, takut syurga neraka pun. Mereka tak percaya syurga neraka. Tapi mereka tak buat dosa maksiat kerana jaga nama baik keluarga. Keluarga mereka mungkin orang-orang terkenal, orang-orang ada pangkat, ada jawatan. Tapi kalau mereka buat jahat, malu nama keluarga. So Nabi Lut alaihi salam pesan pada mereka, jangan buat malu dulu. Sebab kalau kamu buat ni, nama buruk ni, kampung kita semua dapat nama. Bukannya si fulan yang buat saja dapat nama. Kampung dapat nama. Pelancong datang Malaysia, yang curi tu A, B, C. Dia curi barang-barang pelancong. Curi tayar motor pelancong, curi tayar basikal pelancong, contohlah. Pelancong tu balik, dia sebut tak nama. Saya pergi Malaysia dulu, Encik Muhammad Fulan bin Fulan curi kereta saya, curi motor saya. Tak. Pelancong guna nama apa? Orang Malaysia ni, kita pergi tempat dia, dia curi kereta kita. Dia curi tayar motor, curi tayar basikal. Orang Malaysia nama dia, orang Malaysia. Jadi buat nama siapa? Buat nama. Satu Malaysia buat nama. Bukan pencuri itu seorang. Samalah juga, Nabi Lut kata, kamu punya perbuatan ni, kamu akan memalukan aku, memalukan penduduk kampung kita. Kemudian barulah Nabi Lut pesan, bertakwalah pada Allah. Kalau kamu tak boleh takut, tak nak jaga nama, tak nak jaga nama aku, tak nak jaga maruah aku, maka takutlah pada Allah. Dan janganlah kamu menghina aku dengan cara kamu mengaibkan tetamu-tetamu aku. Okey, baik, ayat 70. Qalu, mereka berkata, ini orang yang sedang dipanggil apa bahasa Melayu? Mabuk cinta. Kalau lelaki dengan perempuan panggil mabuk cinta. Dia orang ni mabuk lelaki dengan lelaki, tak tahu panggil mabuk apa. Mabuk ketum agaknya, wallahu alam. Qalu, mereka berkata, adakah, wa dan, lam tidak. Lam tidak. Adakah dan tidak. Nanhaka, kami melarangmu. Nanhaka, kami melarangmu. Daripada al-alamin, sekalian alam. Al-alamin, sekalian alam. Tolong terjemahkan dia, ayat baru kita. Puan Nur Zafirah Kamarudin terjemahkan. Saya Ustaz. Qalu awalam. Betul, tu ayat dia. Mereka berkata, ataukah tidak kami melarangmu dari alam Dari apa? Mereka menjawab, bukankah kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai. Okey. Terima kasih Puan Nur Zafira. Ayat ni sebenarnya ada dua makna. Satu makna dia, terjemah dia macam inilah. Mereka berkata, bukankah kami telah menghalang kamu daripada sekalian alam, dari manusia sekalian alam. Ada dua makna. Kalau ikut terjemah yang kita dengar dibaca oleh Puan Nazafirah tadi, bukankah kami telah menghalang kamu menerima tetamu daripada orang ramai. Jadi kata-kata mereka ni, ikut terjemah yang Puan Nazafirah share pada kita tadi, mereka tak bagi Nabi Lut terima tetamu. Maksudnya jangan ambil tetamu lah. Jangan terima tetamu orang luar. Ada orang datang kampung kita nak jadi tetamu, jangan bagi masuk. Ini makna pertama. Samalah macam terjemah tu kan. Makna yang kedua, maksud ayat ni ialah, wahai Lut, kamu jangan halang kami nak buat perkara yang kami suka buat ni pada siapa saja di kalangan sekalian alam. Kena nak buat pada tetamu kamu ke, tetamu kami ke, keluarga kamu ke, keluarga kami ke, orang bangsa tu ke, bangsa ni ke, delegasi ke, kami nak buat pada siapa, jangan halang. Nampak tak perbezaan ni? Jelas Makna pertama, wahai Lut, kan kami dah pesan, jangan bawa orang luar masuk. Janganlah terima mana-mana tetamu pun masuk kampung kami. Ini makna pertama. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kan kami dah pesan, jangan halang kami untuk buat perkara ni pada siapa saja kami nak buat, di kalangan seluruh alam. Dia anak raja ke, anak menteri ke, delegasi ke, dia datang untuk bersukan ke, dia datang sebagai bawa surat ke. Kalau kami nak buat, kami akan buat. Jangan halang kami. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rasalah. Tafsiran mana lebih tepat? Pertama ke kedua? Kedua.
Yes. Yang kedua. Yang kedua. Yes. Terjemah yang Puan Nazafira baca untuk kita tadi tak salah. Tapi macam tak kena, betul kan? Macam tak kena. Dia orang ni gilakan bangsa baru. Dia orang ni nak cari lelaki-lelaki baru untuk dia orang melempiaskan nafsu. Kalaulah dia orang tak bagi Nabi Lut bawa tetamu luar masuk, itu tak kena dengan jiwa jahat dia orang tu. Tak kena dengan jiwa jahat mereka tu. Ada tak siapa-siapa punya terjemahan? Ada tak siapa-siapa punya terjemahan? Okay. Yang sama macam tersiran kedua saya. Kalau kita dengar terjemah Puan Zafirah tadi, itu terjemah tafsiran yang pertama. Saya punya terjemah bahasa Inggeris, saya cuba bacalah terjemah bahasa Inggeris, boleh? They, people of the city say, did we not forbid you to entertain or protect any of the alamin, people, foreigners, strangers, etc. from us. Jadi dalam terjemahnya ada dua sekali, betul kan? Dalam terjemah bahasa Inggeris ni dua sekali makna dia. Dua-dua ada dalam tafsir. Dalam tafsir Al-Azhar, karangan Dr. Hamka, dia lebih kepada yang nombor 1. Adapun dalam tafsir Sawi, dia pilih nombor 2. Cuma, orang-orang yang gila nak cari laki dengan laki ni, tafsiran kedua lebih sesuai. Kenapa nak halang orang luar datang? Biar orang luar datang. Lagi seronok bagi mereka yang jahat yang ada masalah ni. Lagi seronok orang luar datang. Dapat buat pada orang yang baru pula. Ni buat yang orang yang sama je, nak rasa orang baru pula. Na'udzubillah misal. Boleh Cuma saya nak beritahu dua-dua tafsir ada lah. Dua-dua tafsir ada. Cuma lebih tepat tafsiran yang kedua. Kat sini, ni yang poin nak beritahu ni. Hari ni ada orang buat perbuatan meliwat ni ada. Okey, orang yang buat perbuatan meliwat ni ada. Cuma di kalangan orang Islam ada sifat malu. Maksud sifat malu tu dia malu nak mengaku yang dia suka meliwat, suka diliwat, dia malu nak mengaku. Kita panggil dia perbuatan-perbuatan ni, kita panggil dia gelar dengan perbuatan ni, dia pun marah. Walau dia buat. Cuma dia malu nak mengaku dan dia malu kalau ada orang tahu dia buat. Teruk juga, jahat juga, dosa besar juga. Cuma okey sikit berbanding dengan kaum Nabi Lut ni. Kaum Nabi Lut ni tanpa rasa segan, tanpa rasa malu, mengatakan dengan jelas terang-terang yang mereka suka. Dosa tu jadi makin besar, tuan-tuan dan puan-puan, bila dilakukan secara terang-terangan. Tanpa rasa segan, tanpa rasa malu, dia buat dosa depan orang ramai. Orang nak kata apa kata, aku nak buat juga. Tu yang jadi Allah murka cepat lagi tu. Tengok balik tadi surah Hud tadi boleh. Muka surat tadi dah baca, ulang balik 230. Kalau baca Cik Syukri ada? Puan Nazafirah, Cik Syukri ada? Dia ada hari ni Ustaz. Dia apa? Dia ada. Okey, sorry. Page 230 ayat yang ke-79. Ayat 79 Ya. 230. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki. Tak malu, terima kasih Cik Syukri. Tak malu langsung. Setengah orang tu kalau dia suka melibat pun dia tak tunjuk kat orang yang dia suka. Dia tak adalah tunjuk kat orang yang dia suka. Setengah orang tu. Kan, kita kata dia awak ni gay ke LGBT ke, dia marah kan? Nak saman. Contoh lah. Saya tak ada niat nak perli siapa-siapa, sini siapa-siapa. Contoh. Setengah orang. Dia malu lah nak ngaku. Tapi ni tak. Kau tak tahu kami ni suka apa. Kau tak tahu kami ni minat apa. Tak malu langsung. Jadi salah satu sebab dosa Allah Ta'ala azab umat ni, salah satu sebabnya bila dosa tu dilakukan secara terang-terangan. Kita nak share. Minta semua mute-kan boleh? Tolong mute-kan. Ada yang belum mute-kan boleh? Ada satu hadis. Sekejap Saya nak share pada tuan-tuan dan puan-puan hadis mengenai dosa yang menyebabkan Allah murka. Dosa tu dilakukan secara terang-terangan. Bukanlah makna buat sembunyi-sembunyi Allah redha, Allah murka juga. Buat sorok-sorok, buat sembunyi-sembunyi, buat sorok-sorok, buat sembunyi-sembunyi, Allah Ta'ala murka juga.
Tapi yang Allah paling murka bila dosa tu dibuat secara terang-terangan. Maksudnya, si pelaku tu merasakan tak bersalah, siap rasa bangga lagi. Tolong tengok ni kat skrin. Okay. Saya tak nak baca. Takut bunyi pelik. Ini hadis mengenai dosa-dosa yang Allah timpakan dengan sebab perbuatan-perbuatan manusia. Ya, tengok kat skrin. Lima perkara disebabkan 5 perkara. Hadis ni daripada Imam Ibnu Majah. Okey. Hadis ni daripada Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 perkara yang jika Allah uji kamu, aku minta lindung. Saya tak nak bincang 5, tapi nak beritahu nombor 1 je. Bila perbuatan-perbuatan keji dilakukan secara openly tu, terang-terangan. Perbuatan keji itu dilakukan secara terang-terangan. Zina ke apa ke terang-terangan. Orang lain nak buat dosa malu-malu, sembunyi-sembunyi buat tempat orang tak nampak, ni terang-terangan. Maka Allah Ta'ala akan turunkan penyakit-penyakit yang tak ada sebelum ni. Sebelum ni tak pernah ada penyakit tu, Allah bagi penyakit tu. Sebab apa? Bukan sekadar sebab zina tu, tapi buat terang-terangan. Nampak Zina, ramai orang zina. Na'udzubillah min zalik. Tapi di kalangan berzina tu ngaku tak? Tak ngaku. Orang tu dia zina, dia marah tak? Marah. Dia malu tak kalau orang tahu? Dia malu orang tahu. Dia tak nak orang tahu. Sebab tu dia buat secara sembunyi-sembunyi. Yang Allah murka sangatnya, ikut hadis tadi. Yang Allah murka sangatnya ikut hadis tadi. Dan juga apa yang kaum Nabi Lut buat ni, mereka tanpa segan silu mengaku buat perbuatan tersebut. Berlaku tak hari ni? Berlaku. Kumpulan-kumpulan yang Islam pun ada. Nak suruh kerajaan, nak suruh orang-orang Islam lain tak pandang rendah pada mereka yang ada keinginan syahwat terhadap lelaki-lelaki. Dia buat benda yang tak betul, benda keji. Mereka nak orang iktiraf perbuatan mereka. Mereka nak orang-orang iktiraf perbuatan mereka. Na'udzubillah min zalik. Ini masalah besar. Kalau orang lain tu, dia sembunyi-sembunyi, tak nak orang tahu, dia malu orang tuduh dia perkara tersebut. Ini kaum Nabi Lut ni masalah mereka nak orang iktiraf mereka supaya mereka tak malu buat secara terang-terangan. Ni ada usaha-usaha ke arah perkara tersebut hari ni. Okey? Dulu-dulu mungkin orang malu. Sekarang dah tak malu. Dia mengaku, ya saya gay. Ya saya minat lelaki. Bahaya kata-kata tu. Dan hari ini ada usaha-usaha nak suruh kita yang tak buat perkara tersebut, na'udzubillah min zalik, semoga Allah pelihara kita. Ada usaha-usaha nak suruh kita yang tak buat tu agar apa ya? Biar. Maksud biar tu, biarlah dia nak buat, janji tak kacau aku. Janji bukan nak bini aku. Biarlah kehendak dia, biarlah dia. Ada ini golongan-golongan yang orang Malaysia. Golongan-golongan yang mengatakan dia orang tu bukan kacau orang pun. Dia orang nak sama-sama nak. Jadi kalau orang Islam dekat negara kita dia dah mula keluar perkataan biarlah, kehendak masing-masing, keinginan masing-masing, janji tak kacau orang lain, janji tidak buat secara paksa pada orang lain. Biarlah tu masalah. Biarlah tu masalah. Nampak Pertama, perbuatan tu keji. Yang kedua, menganggap perbuatan keji tu tak apa. Orang Islam bila anggap tak apa, kita mengiktiraf lah maksudnya. Kita normal lelaki minat perempuan minat lelaki, tapi ada kawan-kawan ataupun orang-orang yang dia minat sama jenis, kita kata biarlah. Okey? Biarlah. Janji dia tak kacau kita, tak guna duit kita, tak buat pada family kita. Biarlah tu bahaya. Jadi hari ni kumpulan-kumpulan dia tak ajak orang lain buat macam dia. Dia tak ajak orang lain buat macam dia. Dia ajak orang lain mengiktiraf. Biarlah dia apa dia nak buat. Termasuklah hari ni apa dia panggil tu, yang kesihatan dunia tu, apa nama kesihatan dunia tu, WHO. WHO pun sama juga mengiktiraf kehendak-kehendak nafsu kumpulan-kumpulan tersebut. WHO pun sama juga ini keluarkan kenyataan mengiktiraf perbuatan kehendak-kehendak tersebut. Bahaya. Jadi katakanlah ramai
kat dunia ni, banyak kumpulan-kumpulan mengiktiraf, maka pelaku-pelaku ni malu tak nak ngaku? Tak malu. Dia orang takkan malu. Bila takkan malu secara terang-terangan, bila tak malu secara terang-terangan, dia lagi cepatlah azab Allah Ta'ala sampai. Boleh sambung ayat baru? Sambung ayat baru. Qala, sambung ayat baru. Qala, dia telah berkata, Nabi Lut AS telah berkata, haulai, mereka ini. Haulai, mereka ini. Okey. Banati, anak-anak perempuanku. Banati, anak-anak perempuanku. In, jika kuntum, kamu semua, fa'ilin, ingin melakukan. Fa'ilin, ingin melakukan. Siapa belum terjemah lagi? Saya rasa semua dah terjemah. Ada yang belum? Saya tertinggal ke? Ada tak yang belum? Tak ada Okey. Puan Salasiah, terjemahkan Puan Salasiah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia telah berkata, mereka ini anak-anak perempuanku. Jika kamu semua ingin melakukan. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Nabi Lut alaihi salam, tuan-tuan, yang nak buat ni ramai. Anak Nabi Lut 2 orang je. Apa maksud Nabi Lut cakap pada lelaki-lelaki yang ada masalah tadi tu? Kalau nak buat jangan ni anak perempuan aku ada. Takkanlah Nabi Lut nak bagi ramai-ramai kahwin dengan 2 orang anak perempuan dia, pelik pula nanti. Jadi maksud anak-anak perempuanku ialah anak-anak perempuan kampung. Anak-anak perempuan kampung. Okey? Maksudnya semua anak-anak perempuan yang dekat kampung tu Nabi Lut anggap macam anak dia sendiri. Sebagaimana Nabi SAW, semua orang-orang yang ada zaman Nabi panggil umatku, umatku. Walaupun dia kafir, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani, dia panggil umat aku. Kerana berkasih sayang. Macam itulah juga Nabi Lut alaihi salam, kerana sayangkan umat, maka setiap anak perempuan kampung dia panggil anak aku. Bukanlah maksud anak darah daging, ada hubungan pertalian darah, bukan. Maksudnya, kalau kamu nak buat, ni anak-anak perempuan aku ramai. Maksud anak-anak perempuan aku adalah anak-anak perempuan kampung aku. Baik, katakanlah dia maksudkan anak perempuan dia. Macam mana dia bagi orang kafir? Macam mana seorang Nabi boleh offer? Macam mana seorang Nabi boleh offer anak perempuan dia yang mukmin, yang Muslim, okey, berkahwin dengan orang kafir? Tak logik lah kan? Dia Nabi. Dia offer anak perempuan dia kahwin dengan orang kafir. Maka ada 2-3 pendapat. Pendapat pertama, syariat zaman tu tidak mewajibkan. Syariat pada zaman tu tidak menghalang orang kafir tak kahwin dengan orang Islam. Syariat pada zaman tu. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud ayat ini ialah kamu kahwinlah anak perempuan aku dengan cara masuk Islam, akan nikah dengan betul. Ini makna yang kedua. Boleh? Makna yang ketiga, macam saya kata tadi lah. Maksud anak perempuan aku ialah anak-anak perempuan yang ada di kampung ini, yang ada di kawasan ini, perkampungan kita ini. Diorang tu gay ada anak perempuan ke? Ada. Macam mana gay boleh ada anak perempuan? Baik. Mereka ada isteri, ada anak-anak macam biasa. Mereka ada isteri dan ada anak-anak macam biasa. Tetapi tempat mereka melampiaskan nafsu, maksudnya buat dengan isteri, jimat dengan isteri sekadar cukup syarat, janji ada anak. Orang yang ada anak, aku nak ada anak juga. Orang yang ada anak, dia nak ada anak juga. Contoh, minta maaf banyak contoh. Seorang yang kaki perempuan, contoh. Seorang yang kaki perempuan, dia suka buat perbuatan yang tak baik dengan perempuan. Dia ada isteri, dia nak ada anak. Kan ada seorang lelaki tu dia kata, oleh kerana saya ni lelaki perempuan, jadi saya tak patut ada isteri dan ada anak. Tak. Dia ada isteri dan anak, dia keluarga macam biasa, nak pergi sekolah macam biasa, balik kampung, ada mertua, ipar dua macam biasa. Tapi kehendak nafsu dia tetap nak cari wanita-wanita yang berlainan juga. Maksud saya, kawan Nabi Lut ni bukanlah makna dia tak kahwin, tak ada bini, tak ada anak. Tak, ada bini, ada anak. Cuma bab nafsu. Bab nafsu, dia tak puas dengan isteri. Maksudnya dengan isteri tu, dia jima untuk lepas syarat. Jadi cukup syarat je. Tapi bab seronok dia tu, puas dia tu, bukan dengan perempuan, tapi dengan lelaki. Na'udzubillah min zalik. Okey, kita masuk ayat ni. Nabi Lut tak nak mereka buat dengan lelaki. Nabi Lut kata, ni anak perempuan ramai. Marilah buat dengan anak perempuan ni. Maka mereka jawab.
Apa mereka jawab tadi? Ayat yang dibaca oleh Encik Syukri tadi. Kau takkan tak tahu kami minat apa? Kau takkan tak tahu kami minat apa? Ni, jawapan tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan bersalah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, salasun muhlikatun. Hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Nabi kata, 3 perkara yang membinasakan. Pertama, syuhun muta'un. Maka perasaan kedekut yang dituruti. Rasa nak kedekut je. Memang tak kedekut sungguh lah ni. Syuhun muta'un. Kedekut gila-gila je kedekut. Lagi kedekut pada Haji Bakhil. Yang kedua, wahawa mutaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Apa nafsu dia nak semua dia buat. Walaupun masa tu masih lagi dalam lingkungan halal. Nak tu beli, nak ni beli, nak pergi sana. Apa nafsu nak semua dia buat. Nak makan tu beli, nak makan ni beli. Ya tak haram. Dia beli tu guna duit halal. Apa yang dia beli tu benda halal. Tapi dia ni jenis apa nafsu nak semua dia buat. Maka ni pun bahaya. Boleh membinasakan. Yang ketiga Nabi kata, wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Seseorang yang rasa kagum, rasa bangga dengan diri dia sendiri. Sama ada kagum buat baik, wasak dia. Kagum buat jahat, wasak juga diri dia. Orang yang buat kebaikan, kagum. Hebat aku ni dah lama tak ambil solat tahajud. Hebat aku ni sebulan 2 kali khatam Quran. Wasak diri dia, binasa diri dia, Nabi kata. Begitu juga orang yang buat dosa maksiat, bangga. Tak bangga apa cakap pada Nabi Lut, cakap pada Nabi Allah, kau tak tahu apa aku buat. Setengah orang, minta maaf banyak. Dia orang yang tak baik lah. Tapi bila berhadapan dengan orang agama, dia malu. Dia suka cakap merapu, cakap maksiat. Tapi bila ada ustaz datang, imam datang, dia tak borak lah benda tu. Dia hormat orang tu. Orang tu ustaz, orang tu imam. Takkan nak borak merapu, benda dosa maksiat depan dia. Sama-sama geng ni dia ceritalah benda merapu. Tapi bila ustaz datang, takkan dia cerita benda merapu. Dia diam lah. Maksudnya masih ada perasaan malu. Hormat pada orang agama. Pendosa-pendosa hari ni. Ni kawan Nabi Lut ni dengan depan Nabi Allah mengaku terang-terangan. Kau takkan tak tahu kami suka apa? Offer nak perempuan kat kami. Takkan tak tahu kami minat apa? Tak tahu lagi. Kami ni minat apa? Tanpa perasaan malu. Dengan penuh kebanggaan. Tidak menghormati seorang Nabi Allah. Itu yang Allah marah sangat. Itu yang Allah Ta'ala murka sangat pada mereka. Sama ayat baru. La'amruka, sama ayat 872. La'amruka demi umurmu. La'amruka demi umurmu. Mu kat sini Nabi Muhammad. Innahum sesungguhnya mereka. La benar-benar. Fi dalam. Sakratihim. Kesesatan mereka boleh. Kemabukan mereka pun boleh. Sakratihim tu sesat, mabuk pun boleh. Okey. Ya'mahun, kebingungan. Terjemah ya'mahun, kebingungan. Terpinga-pinga, itu maksud dia. Ya'mahun ni wonder. Tak tahu hujung pangkal, tak tahu nak gimana. Itu maksud ya'mahun. Kita terjemah they wondering. Tolong terjemahkan dia. Puan Suraya Haidar, terjemahkan Puan Suraya Haidar. Ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Demi umurmu, sesungguhnya mereka benar-benar di dalam kemabukan mereka, kebingungan. Okey, terima kasih Puan Suraya Haidar. Allah cakap pada Nabi Muhammad ni, demi umurmu. Dalam tafsir Al-Azhar, Allah tak pernah bersumpah dengan mana-mana Nabi sebagaimana Allah bersumpah pada Nabi Muhammad SAW. Allah bersumpah pada Nabi Muhammad ni, demi umurmu wahai Muhammad. Allah tak pernah cakap macam ni pada Nabi-Nabi lain. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allah kata sesungguhnya mereka, iaitu kaum Nabi Lut, ada pendapat mengatakan mereka ni kaum Quraisy. Dua-dua tafsir ada. Cuma lagi tepat kaum Nabi Lut lah. Sesungguhnya mereka, iaitu kaum Nabi Lut, benar-benar dalam sesat, mabuk, yang kebingungan. Orang sedang mabuk, kita nasihat dia dengar tak? Orang sedang mabuk, kita warning, kita takutkan dia dengar tak? Orang sedang mabuk, dia tengah mabuk. Kita angkat parang ke, angkat penyapu ke, angkat kayu nak pukul dia, dia tengah mabuk. Dia takut tak? Tak takut. Jadi kau wahai Muhammad nak beritahu, mereka ni macam orang sedang mabuk. Pernah dengar tak perkataan mabuk cinta? Mabuk cinta ni orang cakap apa?
Orang tak bagi, mak ayah dia tak bagi kahwin dengan perempuan tu contoh. Ataupun mak ayah dia tak bagi kahwin dengan lelaki tu, tapi dia sedang mabuk cinta, mak aku bagi ke, aku tak bagi ke, aku kena buang kerja ke, bisnes aku lingkup ke lepas ni, biar aku nak kahwin juga. Mabuk. Nasihat orang, pandangan orang, kesan buruk apa akan berlaku, tak kisah. Jadi kau dapat kahwin, siapa pun nak kahwin. Contoh, tu mabuk cinta, lelaki dengan perempuan, okey. Tapi kalau lelaki dengan lelaki, mabuk tu mabuk apa tu? Mabuk yang Allah kata yak mahun ni orang yang sedang kebingungan, tak ada arah tuju. Orang yang sudah mabuk cinta, lelaki dengan perempuan, lah kali dia kahwin. Selesai tak? Selesai lah. Ni mabuk cinta, kan? Oleh kerana sudah mabuk bercinta, kerja tak fokus, kerja sekolah tak siap. Okey? Kalau yang ahli sukan tu, dia punya performance sukan dia pun terganggu. Mabuk cinta, lah kali kahwin. Bila kahwin selesai. Selesai masalah. Tidaklah lagi kebingungan. Tapi orang yang sakratihim ni, orang yang sedang gila lelaki dengan lelaki ni, selagi tak tercapai dia punya keinginan syahwat dia untuk buat dengan orang yang dia nak buat, selagi tak tercapai keinginan dia untuk buat dengan orang dia nak buat, selagi tu dia macam orang tak senang duduk. Selagi tu dia macam orang tak senang duduk. Keinginan ada membuat-buat tapi tak dapat dilepaskan. Macam mana dia punya tu? Minta maaf banyak kalau orang yang bela kucing jantan tak ada betina kat rumah. Macam mana kucing tu? Siapa yang pernah bela kucing kan, dia tahulah. Ada kucing jantan, tak ada kucing betina kat rumah. Tak ada tidur kita, dia weh nak cari kucing betina. Dia bunyi, dia tak diam-diam. Selagi dia tak dapat kucing betina. Baik kucing betina, baik kucing jantan. Kalau dia seko je kat rumah, dia tak dapat pasangan dia, dia tak senang duduk lah. Dia weh nak cari juga pasangan dia. Kita suruh senyap-senyap kejap, lepas tu bising balik. Okey? Jadi dua cara je. Pertama, kita pergi sunat kucing tu. Kedua, cari pasangan tu je. Selesai masalah. Samalah juga, kaum Nabi Lut ni, selagi dia tak dapat lelaki-lelaki handsome kat rumah Nabi Lut tu, Allah kata, mereka dalam kemabukan yang kebingungan. Tak selesai masalah ni. Tak selesai masalah ni. Okey? Sebab tu, orang-orang macam ni, Allah panggil mereka mabuk. Kenapa mereka mabuk? Orang-orang lain ada masalah nafsu boleh selesai. Kahwin, selesai masalah nafsu. Adapun mereka ni, tidak ada penyelesaian bagi masalah nafsu mereka. Tidak ada penyelesaian bagi masalah nafsu mereka. Mereka dapat seorang lelaki, mereka dapat buat apa yang mereka nak buat dengan lelaki tersebut, mereka akan cari lelaki-lelaki lain pula. Na'udzubillahi min zalik. Bahaya ni. Sebab tu, orang macam ni, walaupun bini 4 orang. Islam lah ni. Bini dah 4 orang. Cari juga nak lelaki. Sampai satu tahap, na'udzubillah min zalik, keluar harian Metro hari ni. Okey? Keluar kat harian Metro hari ni, tengok kat skrin. Anak sendiri pun jadi juga. Anak sendiri. Okey? Anak sendiri. Bini ada. Tapi tak puas dengan isteri. Nak cari lelaki juga. Sebab tu kita kata mabuk pening. Semoga Allah pelihara kita, selamatkan kita. Bahaya. Walaupun isteri dah ada, isteri comel-comel muda-muda lagi contoh, tapi tak nak cari budak lelaki juga. Dan dah dapat seorang budak lelaki, tak puas. Nak cari budak lelaki yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Bila selesai masalah? Tak selesai masalah. Ustaz, nak tanya kejap sikit ni. Perangai ni dari Allah ke ataupun dia orang buat-buat sendiri? Apa maksud puan dari Allah? Bahaya tu. Tak ada, macam dia orang kata kan Allah yang jadikan dia macam ni, kalau dia pondan ke apa ke kan. Mak tu banyak sekali, tak apalah aku nak buat. Anak aku ni Tuhan dah jadikan macam ni. Dia jenuh doakan tapi tak juga ni dia nak juga ikut ke jalan tu kan. Maksudnya anak perempuan dia semula, anak dia tu semula jadi minat lelaki, semula jadi minat perempuan, macam tu. Macam tu ke? Something like that lah. Adakah ini perbuatan liwat ni pun manusia buat sendiri ke? Ikut nafsu sendiri ke? Ataupun orang memang tak ada nafsu untuk perempuan? How can it be if you're a man, it should be for a woman? Okey, baik. Saya nak jawab puan soalan Puan Suraya tu. Tadi siang kita bincang bab ni.
ada Dr. Azizah. Ada orang tanyalah soalan tu. Dia memang perempuan, lelaki tapi dia macam ke arah perempuan. Maksudnya dia suka pakai tudung, dia suka buat macam perbuatan orang perempuan. Maka Dr. Azizah jawab siang tadi, orang tu kena pergi sekretari lah, kena jumpa pakar sekretari untuk betulkan balik dia punya gaya berfikir. Wallahualam, bab liwat ni, bab yang semula jadi tu saya tak kerti nak ulas macam mana. Mungkin kena rujuk doktor ke macam mana. Kalau dia semula jadi, minat kat lelaki. Biasanya benda tu tak semula jadilah Puan Suraya. Dia berlaku dengan sebab pergaulan. Berlaku dengan sebab tengok video, lepas tu nak cuba, nak try, nak rasa. Lah jadi minat. Dia terbentuk, benda tu terbentuk sendiri. Sebab tu Imam Abu Hanifah tadi, dia tak nak benda tu tiba-tiba datang syok kat lelaki, dia suruh anak murid dia yang tak ada janggut duduk belakang. Kebiasaannya tempat-tempat yang ada lelaki semua, mesti ada terlibat. Sekolah tahfiz, sekolah pondok, madrasah, mesti ada terlibat. Ya, walaupun sekolah tu namanya hebat, walaupun sekolah tu guru-gurunya orang-orang hebat, tetapi mesti ada. Sebab apa? Sebab syaitan ni, dia tak boleh rosakkan lelaki dengan perempuan, dia rosakkan lelaki dengan lelaki. Syaitan tak susah nak rosakkan lelaki dengan perempuan, sebab memang fitrah lelaki minat perempuan. Tengok perempuan, rasa minat, rasa seronok, rasa nak berkawan dan nak seterusnya. Itu normal. Jadi syaitan tak perlu usaha banyak sangat. Sebab lelaki dengan perempuan ni memang dah Allah buat minat satu sama lain. Adapun lelaki dengan lelaki ni, syaitan kena kerja keras sikit untuk rosakkan lelaki dengan lelaki ni. Memang susah sikit syaitan nak kerjakan dia, nak asuh dia, tapi bila dah lekat sekali, dia memang susah nak tinggal perbuatan-perbuatan tersebut. Sebab tu, kat tempat sekolah tahfiz, ni saya cerita sekolah tahfiz lah, bab asrama lain saya tak ada pengalaman. Tak boleh adik angkat abang angkat, tak boleh. Adik angkat abang angkat tak boleh. Sebab apa? Mula-mula dengan adik angkat abang angkat lah akan pergi ke peringkat-peringkat seterusnya. Mula-mula adik angkat abang angkat, Lala panggil sayang, I love you, semua ada, na'uzubillah, Lala dua terangkat, na'uzubillah. Sebab tu, bila ada adik angkat abang angkat, kena ambil tindakan. Itu satu. Yang kedua, perasaan asal laki dengan laki tu tak ada, tapi bila dipupuk, dia akan jadi makin seronok. Mula-mula pegang-pegang tangan, pegang-pegang pipi, peluk-peluk, lah kali jadi apa yang tak sepatutnya. Sebab tu, pelajar-pelajar yang ke arah perkara-perkara macam ni, kena buang terus. Ubat dia buang terus. Okey, masa saya belajar dulu, pelajar-pelajar asrama besar, tak boleh masuk pelajar-pelajar asrama kecil. Budak-budak besar, tak boleh masuk asrama budak-budak kecil. Kemudian, walaupun sama-sama pelajar besar, sama-sama pelajar kecil, tak boleh duduk sekatil 2 orang. Duduk sembang, makan biskut atas katil ke, cicau kopi, biskut hupsen, cap pimpong, cicau teh tarik, Milo. Tak boleh. Duduk atas satu katil 2 orang tak dibenarkan. Kenapa tak boleh? Dia takut nanti terbawa kepada perkara-perkara ke arah itu. Bahaya benda-benda macam ni. Perbuatan-perbuatan lelaki minat lelaki ni sangat bahaya. Kenapa? Dah jadi ustaz dah. Masya Allah. Anak murid dah ramai dah khatam Quran dengan dia. Jadi ustaz. Bini pun dah 2 orang, 3 orang, tapi cari juga lelaki-lelaki untuk melepaskan nafsu. Bahaya. Orang yang ke arah ni, na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita, Allah tarik nikmat bersama isteri. Dia tak akan cari lelaki juga. Untuk puaskan nafsu. Jadi jaga daripada awal. Kena jaga daripada awal. Maksudnya jangan kita kena pesan pada anak-anak kita bahaya. Anak-anak kita mungkin tahulah lelaki dengan perempuan tak boleh, lelaki dengan perempuan tak boleh berdua-duaan, berdosa dan sebagainya. Tapi kena jaga, lelaki dengan lelaki pun boleh jadi. Macam mana boleh jadi? Bila datang perasaan cinta, minat, seronok. Ini berlaku dekat sekolah-sekolah yang pelajarnya semua lelaki, bahaya. Waktu ada setengah-setengah sekolah, dia tak bagi pelajar-pelajar kecil panggil pelajar besar dengan panggilan abang. Tak boleh. Dia tak bagi. Padahal kalau kita kecil, kita nak muda, orang yang lagi tua pada kita panggil abang, apa masalahnya? Tak boleh. Sampai macam tu sekali? Ya, macam tu sekali. Nak jaga. Ada pelajar-pelajar yang diberhentikan. Nak masuk sekolah kita. Kita tanya, awak dah banyak, tiba-tiba berhenti, kenapa? Dia pun bagi alasan lah. Jauh dan sebagainya. Surat berhenti? Surat berhenti sekolah lama tak bagi. Kenapa tak bagi? Belum bagi lagi. Belum bagi lagi. Biasa, kalau pelajar berhenti, sekolah tu kan bagi surat berhenti.
kita pun call sekolah lama dia. Sebut nama pelajar ni. Oh, ustaz sekolah lama dia tak kenal kita. Ustaz dia kata apa? Kalau dia nak belajar kat sekolah ustaz, bagi dia punya duk asrama. Kalau dia nak belajar kat sekolah ustaz, tahfiz ustaz bagilah. Tapi jangan bagi dia duk asrama. Kita terus faham. Kita terus faham apa makna dia. Okey? Bahkan ada sekolah-sekolah lama, dia guna perkataan apa tahu? Kunyit. Tuan-tuan biasa dengar perkataan kunyit. Tuan-tuan pernah dengar perkataan kunyit? Siapa pernah dengar perkataan kunyit? Tahu kunyit? Tak pernah dengar Puan Suraya Haidan pernah dengar perkataan kunyit, Puan? Puan Suraya? Tak. Tak pernah dengar? Tak. Kunyit ni satu perkataan digunakan untuk laki minat laki. Laki minat laki. Pegang tangan laki, pegang pipi, cubit-cubit pipi laki, tu dipanggil kunyit. Orang yang minat perbuatan tu istilah untuk mereka kunyit. Kesian kunyit, tak bersalah pun. Biasa orang benda goreng ikan, nama dia naik sekali. Tak tahu kenapa, saya pun tak tahulah, bukan saya bagi nama tu. Perkataan tu kunyit. Ustaz tu sebut, dia ni kunyit. Bila sebut kunyit dah cukup, kita tak tanya lebih. Dia ada masalah tu. Waktu kena buang. Ya, memang kena buang. Pelajar-pelajar macam ni memang patut dibuang. Bahkan pelajar-pelajar yang gurau-gurau, yang pegang tempat yang tak baik untuk dipegang, walaupun yang mereka untuk gurau, daripada gurau tu lah datang seronok tu. Daripada gurau-gurau tu dah datang seronok. Kita akan ambil tindakan tegas. Okey, masa saya belajar dulu, ada belajar gurau-gurau. Tepuk belakang kawan dia, kawasan private part belakang kawan dia punya, tepuk. Ada ustaz nampak, tu kena buang. Mak ayah datang, dia gurau-gurau je, nak gurau-gurau pun tengok tempat. Ada tempat boleh gurau, ada tempat tak boleh gurau. Tempat tu bukan tempat mainan untuk gurau. Ketua kena buang. Zalimnya, nak jaga budak-budak supaya tak terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Bila dah terlibat, dia susah sangat nak tinggalkan. Okey, baik. Lepas ni kita masuk, lepas ni kita bincang hukum hudud bagi orang yang terlibat dengan perbuatan ni. Begitu Ustaz, kalau orang tu dia minat laki, tapi dia nak hafal Quran juga, macam mana? Boleh. Saya tak kata tak boleh. Jangan doa asrama. Awak nak hafal Quran, tapi ada masalah tu, minat budak lelaki. Boleh. Datang, masuk kelas, ambil kelas balik. Tak payah nak duduk makan sama-sama dengan budak lelaki lain. Tak payah nak duduk asrama sama-sama, tak payah. Dan kita akan pesan pada budak-budak lain, jangan rapat dengan dia. Itu je kita pesan. Boleh nak belajar? Saya tak kata, oleh kerana dia, mungkin dia dah taubat. Mungkin, kita tahu, mungkin dia dah taubat, dah insah dan sebagainya. Tapi jangan duduk asrama. Samalah juga, tadi kelas siang saya cerita, Jumaat Tabligh, saya biasa ikut Jumaat Tabligh. Dalam Jumaat Tabligh ni kita kena ajak orang untuk jaga solat, ajak orang iktikaf, ajak orang belajar Quran kat masjid, ajak orang dengar hadiah-hadiah kat masjid kan. Tuan-tuan pun mungkin biasa Jumaat Tabligh ajak. Tapi ada dua jenis manusia, astagfirullahalazim. Ada dua jenis orang yang tak digalakkan untuk ajak tidur masjid. Boleh ajak untuk join program, ajak untuk join program Quran, program tajwid, program hadis boleh ajak. Tapi jangan ajak tidur. Dua orang jangan ajak. Siapa dua orang tu? Dua jenis tu. Pertama, orang yang terlibat dengan dadah. Makpik ni. Yang terlibat isap dadah. Walaupun dia dah insaf sekalipun, mungkin dah pakaian, jubah, serban. Dulu dia pengisap dadah yang tak jaga semayang. Sekarang dia jadi pengisap dadah yang dah jaga semayang. Walaupun dia jaga semayang kat kita tahajud, serban besar, janggut panjang, dadah bukan benda senang nak tinggal. Walaupun dia ikut Jumaat Tabligh, dia tetap akan cari juga ubat dia tu. Dia pergilah tabligh mana saja. Dia duduk sini, pergi Sabah Sarawak tu, sekejap dia cari geng. Sekejap dia boleh jumpa geng dia yang jual benda-benda yang tak bagus macam ni. Hebat-hebat geng-geng penagih dadah. Dia rosak tak? Rosak lah. Bila kena tangkap, bukan dia seorang. Semua kena pergi balai. Semua satu Jumaat kena pergi balai buat urine test. Kalau dia duit banyak, dia orang kaya, okey lagi lah dia beli benda tu dengan duit dia. Kalau dia duit tak ada, tapi nak cari benda-benda yang melibatkan dadah, curi duit kawan-kawan, curi duit surau, kan buruk nama. Jadi digalakkan jangan ajak orang macam. Ustaz, dia pun manusia, dia nak taubat. Kita tak kata dia tak boleh taubat. Dia manusia, dia boleh taubat. Tapi pengalaman banyak dengan orang macam ni susah nak tinggalkan. Walaupun dia dah jaga semayang, tapi dadah dia susah nak tinggalkan. Maka kita ajak bertabligh kat kawasan kita je. Tak payah nak pergi jauh-jauh. 40 hari, 4 bulan macam orang lain, tak payah. Ni yang pertama. Yang kedua, ni. Yang terlibat dengan aktiviti kunyit ni. Maksud kunyit ni minat laki dengan laki. Jangan ajak untuk tidur masjid macam Jumaat Tabligh yang lain. Kenapa? Pernah berlaku, dia laki, minat kat laki, walaupun pakai jubah, walaupun pakai serban, Masya Allah, semayang tahajud,
Malam-malam sebelum orang bangun tahajud, dia bangun awal, raba dulu Jumaat lain. Laki dengan laki. Ini berlaku, ya berlaku. Jadi orang-orang macam ni, kalau kita tahu dia terlibat dengan perkara tersebut, jangan ajak dia tidur masjid. Program boleh ajak. Jelas maksud saya. Kita bukan nak pinggirkan mereka tak, tapi kesan benda tu sangat bahaya. Dalam masyarakat sangat-sangat bahaya. Walaupun dah jadi orang jaga sembahyang, walaupun dah jadi orang yang kaki tahajud, tapi perbuatan tu susah nak ditinggalkan. Okey, baik. Sambung ayat baru. 2 ayat. Pasal azab untuk mereka. Falalu ataupun maka, akhazathum menimpa mereka, as-sayhah, suara tempikan. As-sayhah, suara tempikan. Musyrikin, pada waktu terbit matahari. Musyrikin, pada waktu terbit matahari. Falalu ataupun maka, ja'alna kami jadikan aliyaha bahagian atasnya. Aliyaha bahagian atasnya. Safilaha menjadi bahagian bawahnya. Safilaha menjadi bahagian bawahnya. Wadan amtarna kami hujani. Amtarna kami hujani alaihim ke atas mereka hijaratan batu-batu. Hijaratan batu-batu min daripada sijil, tanah liat yang dibakar. Sijil, tanah liat yang dibakar. Puan Izzawani terjemahkan 2 ayat boleh, Puan Izzawani? Empat kali tadi Ustaz. Okey. Ya? Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa tadi Ustaz tak sempat tadi? Menimpa mereka. Maka menimpa mereka suara tempikan pada waktu Terbit matahari. Terus? Maka kami jadikan ya Ustaz. Kami jadikan, betul. Maka kami jadikan bahagian atasnya menjadi bahagian bawahnya dan kami hujani ke atas mereka. Ke atas mereka. Atas mereka batu-batu daripada tanah liat yang dibakar. Okey, baik. Terima kasih Puan Zaman. Allah bagi 3 azab pada mereka. Apa 3 azab? Suara tepikan yang menggempakan mati. Batu-batu yang dibakar pada tanah liat. Allah terbalikkan bumi. 3 azab Allah bagi pada mereka. Teruk sangat perbuatan mereka. Allah bagi 3 azab. Orang zina ramai. Orang buat dosa kemaluan lain pun ramai. Tapi Allah tak pernah azab orang berzina, penzina, wanita jual tubuh untuk dapat duit dengan dapat rezeki cara berzina, ramai. Hari-hari dia berzina lah dah, dia jual tubuh dia untuk dapat duit daripada hasil zina dengan lelaki. Tapi Allah tak pernah azab mereka sebagaimana Allah azab orang yang terlibat dengan perbuatan liwat. Allah sebut tadi ayat yang ke-66, kan? Ayat 66 kita tadi Allah kata mereka akan dibinasakan pada waktu subuh. Sekarang suara tempikan tu pada waktu isyraq. Musyriqina dengan qaf. Kalau kita tengok waktu sembahyang ada waktu syuruk, betul kan? Waktu syuruk lebih kurang pukul 7 lah, lebih kurang 7 ke 7 minit lebih waktu syuruk. Dia maksud syuruk tu adalah waktu terbit matahari. Waktu subuh, waktu sebelum tu lagi. Waktu subuh, waktu sebelum tu lagi. Waktu syuruk adalah waktu terbit matahari. Jadi macam mana kita nak sekarang ni waktu syuruk lebih kurang 7-8 minit. Waktu syuruk lebih kurang 7-8 minit. Jadi Allah kata dibinasakan waktu subuh. Masa malaikat cakap pada Nabi Lut, tengok balik muka surat surah Hud tadi. Malaikat nak azab mereka pada waktu subuh. Tolong baca boleh Tuan Haji Izali surah Hud tadi Tadi kita dah baca, kita ulang kaji balik. Muka surat 230 ayat bawah sekali. 230 ayat bawah sekali, boleh? 230 ayat bawah sekali ya. Ya. Mereka, ini para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu, oleh itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang.
kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Terima kasih Tuan Haji Zali. Waktu subuh. Sekarang waktu isyraq. Maknanya, macam mana kita nak combinekan dua ayat ni? Azab mereka bermula waktu subuh dan berakhirnya azab mereka waktu isyraq. Waktu subuh ke isyraq lebih kurang dalam sejam lebih sikit-sikit kan? Waktu subuh sampai isyraq lebih kurang sejam lebih sikit. Jadi mereka start kena azab waktu subuh, azab mereka berakhir waktu isyraq. Ayat yang kita bincang tadi, mereka kena suara tepikan tu waktu isyraq. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, start subuh tu malaikat dah keluarkan suara tempikan tu untuk mereka, suara tu berhenti waktu isyraq. Pendapat kedua, Allah bagi azab lain dulu. Allah Ta'ala mula-mula timpakan mereka dengan batu pada tanah liat. Batu pada tanah liat tersebut, setiap batu tu ada tanda nama. Setiap batu tu ada tanda nama. Tolong baca Tuan Haji Aziz boleh? Tuan Haji Aziz, surah Hud juga. Sambungan ayat yang dibaca tadi oleh Tuan Haji Zali, muka surat 231, ayat 82-83. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Batu tersebut, apa dia terjemah? Mak dia own target. Setiap batu tu ada nama-nama dia. Kalau si fulan yang nak kena batu tu, nama dia ABC, kat batu tu tulis ABC. Kena dia sendiri. Allah azab mereka. Jadi 3 azab. Ada pendapat mengatakan, kaum Nabi Lut yang masa tu berada di luar negeri, luar kampung. Mereka kena batu. Batu yang bertanda tu kena kat badan mereka. Ini pendapat pertama. Yang lain-lain tu, yang duduk dekat perkampungan Sadum ataupun Sazum tadi, mereka dapat 2 azab. Diterbalikkan dan juga kena suara tempikan. Ada pendapat mengatakan tak, 3-3 ni kena kat kampung tu. Mula-mula Allah timpakan mereka dengan batu yang ada tanah liat, batu daripada tanah liat dibakar tadi. Dah kena tu, Allah angkat bumi. Sebelum terbalikkan, Allah suruh malaikat Jibril angkat bumi. Ketika mana Jibril alaihissalam angkat bumi ke langit, makhluk-makhluk di langit mendengar dengan jelas suara kokokan ayam dan juga salakan anjing. Anjing menyalak, ayam menyalak. Makhluk di langit dengar dengan jelas. Lalu Allah terbalikkan mereka. Dan ketika mana Allah angkat bumi, suara malaikat tadi telah menjerit dengan suara yang sangat kuat sehingga memecahkan genggam telinga mereka dan buat mereka mati terus. Jadi azab macam ni Allah tunjuk pada kita, nak tunjuk betapa dahsyat perbuatan mereka. Berapa teruk perbuatan mereka sehingga Allah Ta'ala binasakan mereka sedemikian rupa. Sebab tu azab-azab hukum hudud untuk mereka pun dahsyat juga. Tengok mazhab Imam Abu Hanifah, tengok kat skrin. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang terlibat sabit dia buat perkara ni dengan syarat sabit. Macam mana nak sabitkan mereka? Kena ada 4 orang lelaki Islam, baligh, berakal, melihat dengan mata mereka sendiri berlakunya kemaluan bertemu kemaluan, sabit liwat, maka hukuman hudud untuk mereka ni baling daripada tempat tinggi, tak tahulah tinggi mana, dah jatuh daripada tempat tinggi. Kalau dah jatuh mati, baling batu untuk cukup syarat je. Baling batu untuk cukup syarat. Jatuh mungkin naik bangunan 6 tingkat, 7 tingkat, baling. Kalau jatuh mati, baling batu juga untuk cukup syarat. Tapi kalau jatuh tak mati-mati, baling batu sampai mati. Berat tak? Berat hukuman ni. Ni menurut Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia dah kahwin tapi meliwat juga, maka dia kena hukum bunuh. Kalau tak kahwin lagi, maka hukum untuk dia sebat 100 kali sebat. Nampak ke kat skrin? Nampak tak kat skrin? Saya cuba share Ustaz sikit. Dalam mazhab Syafi'i, saya cuba besarkan sikit. Dalam mazhab Syafi'i, untuk orang yang terlibat dalam liwat ni, tapi bukan senang nak jatuhkan hukuman. Bukan kata,
Saya nampak dia dengan dia masuk hotel, laki dengan laki masuk hotel, jom kita buat hukuman hudud untuk mereka. Tak boleh. Syarat dia kena 4 orang lelaki nampak dengan jelas. Tengok ni kat skrin. Man wajadtumuhu ya'malu, hadis daripada Ibnu Abbas, daripada Imam Ibnu Majah. Saya baca terjemah dia. Siapa yang kamu mendapatinya melakukan amalan perbuatan kaum Nabi Lut, hadis Nabi ni, maka bunuhlah orang yang buat dan orang yang rela dibuat kepadanya. Kalau dia terpaksa, dia dipaksa, tak kena lah. Ni tak, dia rela orang buat kat dia. Ada kes-kes yang mula-mula dia jadi mangsa, lama-lama dia pun seronok orang buat kat dia pun seronok buat kat orang. Dia pun kesian juga. Tapi nak macam mana? Bahaya. Dia asalnya jadi mangsa, seronok jadi mangsa. Dia asalnya jadi mangsa, terpaksa lah dia seronok. Jadi orang macam ni pun, na'udzubillah, dia pun kena hukum juga. Dengan syarat sabit 4 orang tengoklah. Tengok bawah tu. Dalam mazhab lain, selain tadi mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Syafi'i, tu yang kita nak bincang. Bawah tu, terdapat mazhab lain selain mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawa hukuman untuk pelaku liwat ni dibakar. Bakar ni teruklah kan. Pendapat ini berpandukan hadis riwayat Imam Baihaqi bahawasanya para sahabat Rasulullah SAW telah sependapat membakar pelaku liwat dan orang yang diperlakukan. Berat sangat hukuman ni. Orang zina tak ada lagi sampai kena bakar. Liwat ni kena bakar. Bahkan menurut Imam Al-Hafiz Al-Munziri, ada 4 orang khalifah pernah bakar peliwat dalam zaman pemerintahan mereka. Pertama, zaman Abu Bakar pernah. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah. Zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair pun pernah. Zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Walid pun pernah juga. Untuk orang yang buat perbuatan liwat ni. Berat tak? Berat hukuman dia. Cuma, hukuman dahsyat-dahsyat tadi, nak sabitkan bukan senang. Sebagaimana nak sabit zina, orang tu nak kena hudud sebab zina, sebab berzina, kena 4 orang lelaki. 4 orang lelaki tu Islam balik berakal. Kena tengok dengan jelas sebagaimana batang pen masuk dalam penutup pen. Baru boleh sabit untuk kenakan hukum hudud pada orang tu. Kalau sekadar 4 orang lelaki nampak masuk hotel. Nampak masuk hotel. Tak cukup lagi untuk menyabitkan dia kena hukuman zina. Bahkan lelaki yang tuduh berzina tu, dia pula kena sebab 80 kali. Macam itulah juga, kalau sabit liwat, syarat dia sabit liwat, maka hukuman untuk mereka bunuh. Kerana apa bunuh? Kerana nak sekat perkara tersebut daripada berlaku yang tak baik. Termasuk juga seorang lelaki yang mendatangi isterinya bahagian dubur. Ni hadis kat skrin ni. Awas sekali tu. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah, daripada Imam Tirmizi, la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atan fid duburi. Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat seorang lelaki yang jima isteri dia di bahagian dubur. Satu ceramah saya dengan Ustaz Don cakap lah. Ustaz Don cakap, Ustaz Don ni isteri dia doktor kan. Dia kata ada satu penyakit yang ada pada isteri. Nama penyakit tu dipanggil herpes simplex. Virus herpes simplex. HERPES SIMPLEX. Okay. Jadi virus ni okay, dia berlaku disebabkan seorang suami mula-mula dia mendatangi isteri dia di bahagian belakang, lalu di bahagian yang tak boleh, lepas tu di masa yang lain dia buat di bahagian yang halal pula, maka menyebabkan berlaku penyakit pada kemaluan isteri dia. Sebab ni lah sebab perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya apa dia? Buat pada isteri pun mendatangkan kesan buruk. Buat perbuatan ni pada isteri pun haram, mendatangkan kesan buruk. Apatah lagi pada orang lain. Buat pada orang-orang lain, lebih teruk kesan buruk dia. Lebih teruk kesan buruk dia. Dia orang yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan ni, berat sangat hukuman dia. Berat sangat hukuman dia. Kenapa berat hukuman tu? Sebab nak sekat daripada benda tu merebak dalam masyarakat, nak beri pengajaran pada orang lain agar tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Okey. Jadi, pesan pada anak-anak kita, walaupun dia kecil lagi, kena fahamkan mereka. Darjah 4, darjah 5, dah boleh beritahu. Jangan kata, dia kecil lagi lah, tunggu sekolah menengah. Tak, darjah 3, darjah 4 dah beritahu dah. Ni tak boleh, ni tak boleh pegang, ni jangan bagi orang pegang kawasan ni. Beritahu tak? Jangan kata, dia kecil lagi. Kecil-kecil tu yang dia tak tahu tu. Dia disebabkan kecil-kecil itulah orang-orang yang terlibat dengan benda-benda macam ni, dia suka ambil kesempatan.
Jangan suka ambil kesempatan. Jadi sangat-sangat bahaya. Benda ni bila dah terlibat sekali, dia susah nak tinggalkan. Dia akan seronok, dia akan syok, dia akan naik syahwat bila tengok budak-budak lelaki. Bila tengok budak-budak lelaki, dia akan seronok, dia akan syok. Dia orang macam ni, keinginan dia terhadap perempuan ada, tapi sikit. Tapi keinginan dia membuat-buat terhadap lelaki tu banyak. Dalam penjara ada berlaku, sama-sama askar pun ada berlaku. Ustaz dengan ustaz pun ada pernah berlaku, ustaz dengan pelajar pun ada pernah berlaku bila Allah dah uji dengan perkara-perkara macam ni. Jadi kita doa pada Allah agar Allah pelihara kita, keluarga kita agar tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan tak baik macam ni. Sebagaimana tuduh orang zina tak baik, boleh kena sebat 80 kali. Macam itulah juga kita tuduh orang buat benda ni. Kita panggil dia gay, kita panggil dia LGBT, kita panggil dia peliwat dalam keadaan kita tak pernah nampak pun dia buat tersebut, maka kita dosa besar dan kita kalau ikut hukum hudud layak dia kena sebat 80 kali. Sebab tuduh orang buat benda yang tak buat, jatuh maruah dia. Walaupun dia buat tapi dia tutup. Perbuatan tersebut dia buat tapi dia tutup. Dia buat tempat tersembunyi. Kita pandai-pandai kata. Eleh masuk hotel, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan perempuan. Zina lah tu. Kita tak nampak, tak boleh kata macam tu. Betul Ustaz, kita diam kira macam mana? Kira bersubahat? Tak. Saya kata, haram tuduh dia berzina. Dia masuk hotel lelaki perempuan tu haram tak? Haram. Begitu kita macam mana? Diam? Tak. Report kat Majlis Agama Islam, report kat pihak-pihak tertentu untuk menyekat perbuatan dia. Lepas ni jangan buat lagi masuk hotel sama-sama. Bukanlah kata, oh tak boleh tuduh ni berzina, nanti kita kena sebat 80 kali. Betul dia lelaki perempuan masuk hotel? Diam je lah, nanti kena sebat. Salah. Maksiat dia wajib kena cegah. Yang tak boleh tuduh mereka berzina. Okey? Bab hudud ni memang keras lah orang kafir dengar. Tapi bukan senang-senang nak sabitkan hukuman hudud. Bayangkan. Bila orang tu nak berzina, 4 orang lelaki nak tengok. Bila seorang tu, dia pendosa, dia minat zina, dia minat liwat ke, dia sanggup ke nak berzina ataupun nak meliwat, na'udzubillah, depan 4 orang lelaki tengok? Sanggup tak? Tak. Bukan senang nak sabitkan perkara tersebut. Zaman sahabat, ada sahabat pernah kena hukuman zina. Hukuman hudud zina zaman sahabat. Tapi ingat, hukuman tu sabit sebab mereka mengaku. Yang lelaki mengaku, yang perempuan mengaku. Saksi tak ada. Nak juga kena hukuman kat dunia. Mengaku depan Nabi. Akhirnya kena juga hukuman. Ada sahabat yang cela dia sebab buat perbuatan tersebut. Tapi Nabi kata apa? Jangan cela dia. Sebab taubat dia tu kalau dibahagi-bahagikan pada penduduk Madinah, cukup sikit seorang dapat taubat dia. Maksudnya sungguh-sungguh nak taubat. Boleh? Jadi kita doa pada Allah. Kita terangkan pada anak cucu kita bahaya benda-benda macam ni. Agar mereka faham, agar mereka dapat jauhi daripada awal. Pesan pada anak-anak lelaki masuk asrama, jangan ada abang angkat, jangan ada adik angkat. Perempuan pun sekali lah pesan juga bahaya. Ada sekolah-sekolah agama perempuan dengan perempuan pun sama juga. Dia syok sesama perempuan, dia dah kahwin, dia tak layan lelaki dia mana sangat. Sebab dia seronok dengan perempuan lagi. Belajar agama, hafal Quran, Masya Allah. Ni ada berlaku. Kita tahulah cerita-cerita kawan-kawan kita banyak mengajar sekolah-sekolah tahfiz. Belajarnya bagus, hafal Qurannya bagus, tapi dah kahwin dia tak minat kat lelaki dia. Rupanya dia minat sama-sama jenis dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi terang kepada anak kita sebelum anak kita membesar masuk asrama, ni tak boleh, ni tak boleh, ni bahaya. Sebab apa dia panggil, saya lupa perkataan ni, grooming. Dia bermula dengan grooming itulah, dengan seronok main pegang-pegang, seronok peluk-peluk, last sekali jadi apa yang tak baik. Semoga Allah pelihara kita, selamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi